Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak menyebutkan sekali lagi bahawa kita telah menubuhkan majlis sukan yang khusus bagi wilayah Persekutuan Labuan sebagai cabang kepada majlis sukan wilayah Persekutuan. Tujuannya ialah mewujudkan majlis sukan di peringkat pentadbiran Labuan adalah supaya kita beri empowerment kepada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan Labuan untuk mengaktifkan lagi penglibatan persatuan-persatuan sukan yang ada di Labuan ini, dan supaya mereka tidak lagi terpaksa menunggu-nunggu segala-galanya yang diaturkan daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Apabila mereka ada pengurusi sendiri, ada jawatan kuasa sendiri untuk menyusun dan mengaturkan program-program pembangunan sukan di Labuan. Labuan mempunyai potensi yang besar dalam bidang sukan. Dia mempunyai peluang untuk sukan-sukan yang berasaskan kepada sukan air, kerana dia merupakan sebuah pulau. Saya harap daripada sini dapat dilahirkan juara-juara ataupun atlet dalam perahu layar dan sebagainya. Pada masa yang sama, sukan rugby yang agak sinonim dengan terutamanya rugby wanita. Somehow Labuan agak terkedepan dan mempunyai pasukan rugby wanita yang menjadi juara, ya. Dan setiap tahun kita perhatikan atlet-atlet Labuan merupakan penyumbang pingat-pingat emas dalam setiap kejohanan ataupun sukan sukma mewakili kontingen Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Jadi potensi itu jelas, ada banyak sekali. Jadi dengan adanya Majlis Sukan Wilayah Persekutuan Labuan, kita berharap ini akan dapat mendorong persatuan-persatuan sukan supaya lebih aktif, dan kita juga berharap bantuan-bantuan dapat disalurkan secara langsung kepada persatuan-persatuan ini supaya persatuan ini dapat menganjurkan lebih banyak lagi sukan-sukan di peringkat akar umbi, supaya kita mempunyai pool of talent yang lebih besar lagi untuk masa akan datang. Yang keduanya, tadi saya baru mempengerusikan mesyuarat pertama jawatan kuasa tindakan pembangunan wilayah Persekutuan Labuan, berdasarkan kepada perkeliling ataupun arahan nombor 1 Kerajaan Malaysia. Setiap negeri termasuk wilayah persekutuan dikehendaki menubuhkan apa yang kita panggil majlis pembangunan, majlis tindakan pembangunan bagi negeri-negeri berkenaan, yang lazimnya dipengerusikan oleh semua menteri-menteri besar dan juga ketua-ketua negeri. Saya telah dilantik oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebagai pengurusi Majlis Tindakan Pembangunan Peringkat Wilayah Persekutuan. Tapi oleh kerana memandangkan posisi yang unik bagi Labuan, dan juga saya merasakan perlu ada fokus yang khusus untuk memajukan lagi Labuan, jadi kita telah bersetuju, Majlis Tindakan Pembangunan bersetuju untuk membentuk satu jawatan kuasa, iaitu Jawatan Kuasa Tindakan Pembangunan, selaras dengan arahan nombor 1, supaya kita dapat mengadakan mesyuarat secara berkala, sekurang-kurangnya 2 bulan sekali, yang melibatkan semua 86 agensi dan jabatan persekutuan yang ada di Labuan. Dan dengan itu kita dapat memastikan pelaksanaan projek-projek, khususnya yang projek-projek kerajaan persekutuan, dapat dipantau perancangan dan pelaksanaannya. Pada masa yang sama, kita mahukan jabatan-jabatan persekutuan yang ada di sini dapat berkongsi satu hala tuju yang sama. Pada peringkat ini saya menyatakan Labuan akan diberikan fokus. Saya pun ada bercakap dengan Perdana Menteri tentang perkara ini, kerana kita kerajaan Perikatan Nasional dan Kerajaan Pusat merasakan Labuan perlu diberikan satu nafas baru. Sebab Labuan ini dulu dirancang berasaskan kepada
industri yang berkaitan dengan oil and gas, kemudian pembangunan yang berasaskan kepada status IOFC sebagai international offshore financial center atau financial services. Dan kita telah lihat perkembangannya pada masa ini telah mencapai tahap-tahap yang tertentu dan ada keterbatasannya untuk Labuan melonjak ke hadapan. Jadi sekarang ini dengan mengambil kira geopolitik semasa, mengambil kira pelaksanaan One Belt One Road yang dianjurkan oleh negara China yang memberi penekanan yang tinggi kepada maritime trade ataupun maritime sea route. Kemudian kita lihat bagaimana Indonesia nak memindahkan ibu kota atau sebahagian berfungsi Jakarta ke Borneo. Pada masa yang sama, kerajaan kita sendiri sedang memberikan empowerment yang lebih lagi kepada Sabah dan Sarawak selari dengan perjanjian Malaysia 1963 ataupun dirujuk sebagai MA63. Jadi perubahan-perubahan ini meletakkan Labuan pada satu kedudukan yang strategik, ya, di mana Labuan mesti dirancang bukan hanya pada soal Labuan dan wilayah persekutuan, tetapi Labuan dan Borneo itu sendiri. Jadi kita merasakan perlu kepada beberapa game changer, termasuklah pembinaan jambatan yang saya akan kemukakan kepada Jemaah Menteri, satu kertas bersama Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kerja Raya untuk mendapat keizinan kerajaan bagi menjemput request for proposal syarikat-syarikat yang ingin mengambil bahagian untuk mengemukakan idea-idea dan konsep-konsep bagaimana jambatan ini dapat dibina, sama ada menggunakan PFI ataupun private government partnership dan sebagainya. Kerana kita telah pun menerima pengesyuran-pengesyuran awal daripada banyak syarikat-syarikat dalam negara dan syarikat antarabangsa. Jadi sekarang kita akan formalisekan, dan untuk itu saya akan kemukakan kepada Jemaah Menteri untuk mendapatkan panduan dan juga keizinan daripada Jemaah Menteri supaya kita memulakan proses request for proposal daripada syarikat-syarikat antarabangsa dan syarikat-syarikat dalam negara. Tetapi selain daripada usaha bagi pembinaan jambatan, Labuan perlu pada satu perancangan yang baru, ya, perancangan yang baru bagi membolehkan dia memainkan peranan yang lebih besar lagi, dan kita akan sedang mengenal pasti apakah skop-skop, ya, antaranya termasuklah international tourism could be one, tapi kita juga melihat kepada sektor-sektor pembuatan, sektor-sektor services kepada oil and gas exploration di pelantar laut dalam. Sekarang ini kebanyakan fasiliti yang kita ada adalah memberikan services kepada exploration di pelantar cetek. Kalau exploration di pantai dalam tu agak specialized, yang kemudahan yang ada di Singapura dan yang lain ada di Amerika sebenarnya. Jadi kita diberi faham bahawa untuk masa akan datang potensi exploration pergi ke dataran ataupun shelf yang lebih dalam itu adalah besar, kemudahan-kemudahan sedemikian, dan juga peranan deep sea port yang lebih baik yang boleh bagi khidmat kepada kapal-kapal dagang antarabangsa. Jadi ini semua perlu dilihat semula dalam konteks Labuan yang lebih dinamik dan Labuan yang mempunyai akses menggunakan jambatan terhubung dengan the mainland, dan ini akan menjadikan Labuan sebagai wilayah persekutuan yang maju, bukan statik. Sekarang ini ada elemen sikit statik berasas kepada model yang lama. Sebab itu kita perlu migrate kepada satu model pembangunan yang baru, dan inilah satu keazaman kita di kementerian, sama sekali tidak membelakangkan Labuan. Dan kalau sekiranya Labuan ini dapat kita majukan dan kita dapat membawa
pelaburan yang lebih besar, artinya dia akan mewujudkan peluang pekerjaan dan peluang perniagaan yang lebih banyak, dan ini akan membantu Sabah dan Sarawak. Misalnya rakyat di Sabah sangat memerlukan pada peluang-peluang pekerjaan dalam sektor-sektor pembuatan misalnya. Jadi Labuan mempunyai kelebihan dari segi kedudukannya sebagai pulau bebas cukai, dan dia punya prasarana perhubungan laut dan udara yang baik yang boleh kita kembangkan. Jadi kalau itu berlaku, bermakna Labuan akan menjadi katalis kepada pembangunan di Sabah dan Sarawak itu sendiri. Jadi perancangan Labuan bukan sekadar Labuan, tapi dia perlu dirancang dalam konteks Borneo, wilayah Kepulauan Borneo secara keseluruhannya. Jadi ini yang akan dilakukan oleh kementerian, tapi kita merasakan bridge itu adalah satu game changer yang penting, dan mungkin juga kita perlu mengenal pasti kawasan-kawasan tanah-tanah, termasuk tanah-tanah yang boleh direklaim, supaya kita mempunyai landmass yang lebih besar lagi yang boleh menampung permintaan kepada lebih banyak industri-industri strategik di Labuan. Jadi saya ada bercadang untuk berjumpa dengan perancang-perancang bandar di Plan Malaysia dan juga mungkin juga pihak konsultan untuk merangka pelan wilayah yang baru untuk kemajuan dan pembangunan di sini. Namun begitu, soal jambatan itu kita rasakan dia perlu bermula sekarang. Ya, dia perlu bermula sekarang. Prosesnya, proses itu ada step-step yang tertentu. Jadi kita akan brief dulu jemaah negeri way forward, dan dapat keizinan, kita next step adalah untuk menjemput request for proposal. Selepas request for proposal, kita akan mengkaji viability tiap-tiap satu itu, dan kalau kita mendapati ianya menepati segala kriteria-kriteria ditetapkan oleh kerajaan, kerana ini tender terbuka, maka kita akan membuat pemilihan, memilih salah satu daripada konsep-konsep yang dikemukakan, dan dengan itu kita harap kita dapat menyegerakan pelaksanaan. Kita telah adakan perbincangan awal dengan kerajaan Sabah. Proses itu telah pun kita lalui pada pengakhiran tahun lalu, dan berdasarkan pada rekod-rekod yang saya teliti, pihak kerajaan Sabah juga telah bersetuju untuk betul mendukung program ini. Tinggal lagi kita juga mengesyorkan satu jawatan kuasa. Dalam jawatan kuasa yang melibatkan Kementerian Wilayah dan Kementerian Kerja Raya akan melibatkan secara langsung kerajaan negeri Sabah sendiri. Dan ini juga ada kaitannya dengan soal pembinaan PEN Borneo. Kita merasakan PEN Borneo harus disambung sampai ke Labuan. Ya, sekarang ini PEN Borneo melalui Membakut, Kimanis dan terus ke utara. Jadi daripada sini ke PEN Borneo tak sampai 30 km. Dan saya rasa kalau itu dapat dibuat, maka Labuan akan menjadi satu kawasan paling strategik sekali, kerana dia berada dalam satu posisi yang sangat baik. Jadi ini yang kita harap dapat kita laksanakan. Do you have a specific time to meet up the cabinet minister for approvals to follow on? Kita dah bagi time frame within 2 weeks. Within 2 weeks. They're almost ready. The people almost ready. Dan kita dah tunggu apa input daripada Kementerian Kerja Raya. So kita expect dalam masa 2 minggu kita dapat membentangkan kepada jemaah menteri. Then we will call for the RFP. Dan call for RFP. Means that the international contractors, the developers of local as well. They are more than welcome. They are most welcome. Tapi we would like to see, should there be any international company, they must work together with the local companies. I think we'll make it a condition that international company must work together with local companies. Yeah. It's very interesting to know that as you know, also said that to connect Labuan to the mainland via the Pan Borneo Highway. That means that we go from the Sarawak right up to the Labuan to the mainland of Sabah. Yeah. Meaning from Labuan later on, Labuan should be able to serve much bigger hinterland. Then not just so you can imagine potential, because Sarawak is almost bigger than Semenanjung, and Sabah is another state with vast
potential. By having this bridge, actually there are a lot of things, including kita punya water piping, kita punya electrical connection, and then kita punya reclamation program dan sebagainya, sebanyak sekali. Tapi yang penting saya nak tengok if we can set up more factories or kita kata macam kilang, industries dan sebagainya, then we can feed and then we can serve both states better. So actually, let me clarify that within these 2 weeks we're going to meet up the cabinet by approval within this week. Okay. Actually, there's one more sectors that sekarang ni seperti PM sendiri nyatakan bahawa satu lagi sektor yang belum lagi dibenarkan untuk beroperasi adalah perhiburan. But the Labuan Entertainment Owners Association has called on the governments to appeal with the governments to give them permission to resume operation because of in view of I think the best way is for the industry to come up with their own SOP and submit to Majlis Keselamatan Negara, because decision can only be made by MKN, and that special committee chaired by Senior Minister Ismail Sabri. For example, sports, the various sport association submit through their Majlis Sukan Negara SOP, which they set based on their own experience. I can understand the predicament faced by the entertainment industry, because all others have been more or less allowed to operate, but not entertainment outlet as yet. So what my advice would be for them to come up with SOP, a reasonable SOP that will be scrutinized by KKM, Kementerian Kesihatan, and also MKN, and if they can give assurance that there will be full compliance based on accepted SOP, there is every chance that they will be allowed to operate. Because basically government want the economy to be back and normalized. And all activities, all economic activities, government would like to see back to normal. But we must not jeopardize the health and safety of the clients and our people in general. But they know better, the industry, and they know what should be done, what should not be done. We cannot be just allow them to open and simply everybody free to do what they like, because that can be very, very dangerous, you see. Even solat, sembahyang dalam masjid pun we have to control. What more entertainment yang we don't have enough personnel to go and check every single entertainment outlet. So the best way is the industry to give assurance, design your own SOP, and then make proposal to MKN and KKM. I'm sure they will give their best consideration. There have been many reports on the Sabah elections that there is no understanding between the Barisan Nasional UMNO PAS and the Bersatu. Is there any problem with the election this time around? So far, no, there's no problem. First, we have agreed among so many political parties in the opposition, so to speak, in state opposition, like in the opposition, to work together. And we would like to see one-on-one fight between a combined opposition against Warisan, against the government, and to give the rakyat alternative towards better Sabah. So, but that will be done by Sabah-based parties. So UMNO, PAS, Barisan Nasional, we have given our full authority and also autonomy to the respective badan-badan perhubungan at the state level for them to work together. And what I've been made to understand, they have almost completed their negotiation in terms of distribution of seats. So we are not going to contest against each other. We are going to work together between Bersatu, UMNO, MIC, PBRS, PBS, STAR. These are friends of Barisan Nasional and Perikatan Nasional.
So we will make sure our candidate won't contest against each other. If one party is agreed to contest there, then we will support them, and we will support each other. But we allow each political parties to use their own lambang. It's all up to them because different kawasan pengundi may have different orang kata behavior in terms of voting, so they have to make their own assessment. But Barisan Nasional, we are going to use Barisan Nasional di mana kita contest. But we also allow if other party would like to use the Daching symbol. At the same time, we have been made to understand that the newly registered Perikatan Nasional using the new logo may also be used by one or two political parties. That also, we are fine with that, we have agreed. So it could be Perikatan Nasional logo, it could be Barisan Nasional logo, but we will be sharing one common manifesto, and we will support each other to make sure. MCA, MIC, and UMNO will definitely use the BN. Yeah, BN, we have made decision that we will use Daching. You mean the Perikatan Nasional Lambang has been registered? Perikatan, yes, they have been registered. Very likely, Bersatu and some other parties may use the Perikatan Nasional. We are perfectly okay with that, no problem. If they want to use lambang Daching also can. They want to use their own lambang, each political party also okay. We will support each other, and we are going to use only one common manifesto. So, meaning we consider ourselves one united front. Only part of the three faction exists in UMNO Sabah from Bung Mokhtar and Ramadhan and I think that's only something quite normal within the party because different in opinion, but that has been reconciled. I think we don't have that problem anymore. Our main focus now is to negotiate with other political parties so that we have a fair distribution in terms of seats. Because there are certain traditionally BN stronghold, for example. But when we work as a team, there must be give and take. There will be candidates from other party contesting in areas where we are strong, but that is okay. We will still support each other, and we have more or less figures, the general guidelines in terms of how many seats will be given to Barisan Nasional and how many seats roughly will be given to Bersatu and PBS and PBRS. So it's almost 95% done. Yeah. And should be ready in 2-3 days time, and we expect Barisan Nasional and Friends of Barisan Nasional, Perikatan Nasional to announce simultaneously our candidate on the 8th. On the 8th. On the 8th, yeah. On the 8th. It will be announced in Sabah. All will be in KK. But respective party will make their announcement, but announcement will be made more or less simultaneously on the same day. It's on the 8th. So we are ready, and we are very, very eager, raring to go. And a united opposition front is capable of giving a run for their money. Looking at the slim by-election that has shown handsome majority for the BN, that will reply to I think it depends very much on the rakyat. I think we have to feel the ground correctly, and we must know what the people want. This election in Sabah, you cannot simply just compare to any other previous by-election. Of course, we want the feel-good factor we want to bring the feel-good factor to Sabah, but we must not do it without taking into consideration Sabah is unique, Sabah is different, and we must listen to the rakyat of Sabah. We must be able to respond what the Sabahan wants, not what we want. That is very, very important. And we must see what are the things that become the problem for the rakyat of Sabah. What are their expectations that has not been met by present government? What are the failures of the present government? So that we can come up with something doable
and something that can resolve rakyat's problem. For example, in Sabah still poverty level still very high, housing problem, creation of job, cost of living. These are some of the things which I'm sure the rakyat and the voters of Sabah expect government to deliver for them. So it is not just the question of siapa lawan siapa, siapa menang, siapa kalah. At the end of the day, the rakyat of Sabah must be the winner. I think that is very, very important. Okay, Tan Sri, baru ini kita punya MP dengan senator ada menyuarakan supaya Labuan diberikan peruntukan yang besar untuk memperbaiki pipeline Labuan yang begitu busuk. MP Ahli Parlimen dan senator. dia boleh sebenarnya tak semestinya diberi kepada melalui MP ataupun senator, terutama kalau projek infrastruktur yang besar dia tidak boleh dan tidak semestinya melalui MP. Kita boleh bersuara, kita boleh berada dalam jawatan kuasa yang melaksanakan, tapi ada agensi-agensi pelaksana. Kalau bekalan air itu ada kementeriannya tertentu. Yang pentingnya dan kita bersetuju satu peruntukan yang mencukupi diperlukan untuk memperbaiki kalau masalah bekalan air, non-revenue water, masalah good network of dia panggil reticulation system yang mungkin dah lama dan sebagainya, dan juga source of supply. Dan ini telah ada dalam perancangan kementerian yang bertanggungjawab di bawah Yang Berhormat Tuan Ibrahim Tuan Wan, dan telah pun ada beberapa pengesyuran telah pun diangkat kepada kerajaan. It's already in the pipeline. So bekalan air dengan bekalan elektrik adalah antara perkara yang sentiasa berada di agenda yang paling tinggi. Tapi kita faham kerana Sabah tu besar, ya. Sabah tu satu parlimen sama dengan satu negeri Pahang. Satu negeri Pahang tu baru sama dengan Kinabatangan misalnya. So you can imagine the magnitude of problem, because kalau internet you bolehlah pakai wireless, tapi kalau water dan electricity you have to get it connected, and that will cover a very long distance, and that really very costly. Tapi ini khusus untuk Labuan. Oh, khusus untuk Labuan. Untuk Labuan memang kita khusus dalam meeting tadi telah ada pembentangan khusus mengenai bekalan air dan juga bekalan elektrik. That will be apa ni. Tapi tidak disalurkan melalui wakil rakyat, kerana itu satu peruntukan besar. Biasa wakil rakyat ni kita bagi peruntukan untuk projek-projek kecil dan projek-projek bawah bandar. Itu ada. Tapi untuk yang ini dia akan dilaksanakan melalui kementerian dan agensi masing-masing. Terima kasih, Tan Sri. Okay, thank you.